Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas satu nikmat yang telah diberikan kepada kita, iaitu nikmat kehidupan. Antara bahagia ataupun duka, kehidupan inilah yang menggambarkan kepada kita tentang manisnya sebuah keimanan, ketaatan. Kita masih ada Allah walaupun kita susah. Kalau kita senang, kita lupa Allah, buat apa? Muslimin yang dirahmati Allah. Maka dengan nikmat iman dan Islam yang telah dikurniakan oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita menepati hak-hak yang dituntut. Sama-sama kita buat, sama-sama kita jadikan ia sebagai titipan baki-baki umur-umur kita sebelum kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit pengongsian. Jadi Terengganu dah. Sedikit perkongsian. Pengongsian pula tadi. Setelah daripada kita solat, kalau kita masbuk sekalipun, selalunya muafiq lah, alhamdulillah muafiq, iaitu orang sempat takbiratul ihram sama imam tu muafiq. Kalau kita masbuk, apa itu masbuk? Orang yang tak sempat bersama dengan imam, dia akan tambah di mufaraqah, dia akan tambah rakaat yang berbaki. Baik, lepas bagi salam, imam akan wirid, astaghfirullah dan sebagainya. Sekali lagi saya akan terang satu-satu, jadikan dia sebagai amalan. Yang kita duk buat ni kadang-kadang buat ya, tapi bukan tahu pun apa punca tu. Dia jadi macam lepas ni buat ni, lepas ni dah. Okey, saya akan terang satu-satu. Kalau kita yang masbuk, yang mufaraqah, setelah daripada imam telah bagi salam, imam duduk tang mana? Tiba-tiba imam dah baca ayat kursi, tiba-tiba imam dah zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau boleh, jangan ikut tang tu. Kita buat hak kita juga. Istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu lah. Buat juga pergi 10. Tapi secara slow. Sebab apa? Sebab kita tak dapat fadilat hak tadi tu. Melainkan kita kena buat sendiri. Pasal apa yang kita kena buat sendiri? Kalaulah, okey ya, kalaulah kata imam tu buat la ilaha illallah 3 kali ya, sepatutnya kena buat 10. Buat 10. Walaupun diam-diam. Tak payah habaq ke orang lah. La ilaha illallah 10. Tak payah habaq ke orang lah. Buat je lah. Kalau kata Allahumma ajirna, dia baca. Tapi 3 kali kita baca Allahumma ajirni 7. Okey, mai saya nak cerita satu-satu. Ada yang daripada sunnah Nabi SAW. Lepas Nabi sembahyang, Nabi buat. Tapi tak kuat yang mengatakan sebab daif. Tapi benda daif kalau untuk beramai boleh, cuma kita tak boleh berhujah saja. Okey, baik. Sunnah Nabi SAW ialah selepas memberi salam membaca 3 kali istighfar sebelum berubah kedudukan iftirash ataupun tawarruk, duduk tahiyat akhir tadi. Istighfar, duduk tahiyat akhir juga, jangan berubah lagi. Ini mengikut susunan oleh seorang wali kutub, tahap wali lah. Maksudnya dia mengarang satu aurat, wirid tu satu-satu, aurat tu banyak wirid, tu dia panggil aurat. Wirid-wirid lepas sembahyang ni.
3 kali. Ya memang Rasulullah baca 3 kali. Cuma 3 kali tadi adakah astaghfirullahalazim atau astagfirullah. Ikut. Pasal nak buat macam mana pun. Ataupun nak tambah bagi banyak lagi pun astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun boleh. Dipanggil istighfar tahlil. Okey, 3 kali. Buat lepas mayang fardu. Nah, baik. Seterusnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Cuma hak tang istighfar tadi dia ada tiap-tiap kali orang suka tanya saya, hayyal ke hayyul? Hayyul ke hayyal? Dua-dua boleh baca. Sebab dua-dua hadis. Nak baca hayyul pun boleh, nak baca hayyal pun boleh. Okey? Baik. Lepas tu baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Buat amalan sebab apa? Sebab perlindungan kita. Baca la ilaha illallah wahdahu la. Kata ulama, yang pertama perlindungan, yang kedua Allah pelihara kita dan dia akan jadi satu pagar jati diri kepada kita daripada syaitan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni. 10 kali buat. Kalau kita tahu kata kita ni tak boleh tergoda sikit, mau nampak sikit segak, dia tergoda, mau sikit tergoda, baca bagi kerap bagi 10 lah. Kan kata kerap tambah jadi 100 pula. Kan? Takut ada godaan, tambah-tambahlah akhir zaman dengan dajjal yang akan muncul. Baca bagi 10 cukup-cukup. Jangan kurang. Okey? Apa dia lagi yang terelak daripada sesuatu godaan dan terjaga. Kalau kita tidur dalam keadaan kita duk baca yang ni, tidur pun ada makhluk yang ni malaikat akan gerak kita supaya jangan ditimpa malapetaka. Tambah-tambah dalam COVID-19 ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berapa kali? 10 kali. Baik. Lepas tu pula disunatkan membaca 7 kali. Apa dia? Sembahyang subuh dengan sembahyang maghrib saja. Isyak tak payah, asar tak payah. Apa dia? Allahumma ajirna minan nar. Tapi kalau dengar imam baca juga, baca pilih. Tapi yang sunnahnya maghrib dengan subuh saja. Ya memang ada hadis. Allahumma ajirna. Kalau kita ramai-ramai Allahumma ajirna. Kalau kita seorang-seorang Allahumma ajirni. Sebab apa? Sebab kita nak minta bebas daripada api neraka. Pintu neraka ada berapa? 7. Bila ada 7, kita minta semua ke-7 pintu tu kita tak masuk. Tu sebab kena baca 7 kali. Jangan ambil 3 lah. Nu ada lagi 4 nu terbuka. Tutup ke semua? Boleh. Subuh dengan maghrib. Sebab dia ada malaikat yang jaga kita subuh dengan asar. Dia jaga kita, hadis sahih kan? Malaikat yang jaga kita waktu subuh sampai asar, dia akan naik pada Allah, dia akan jumpa dengan Allah, dia habaq kata, hamba ni sekian, dia taat padamu ya Allah, sekian. Hak duk jaga pula duduk dengan kita adalah daripada subuh ke asar pula. Lagi berubah-ubah sampai kita mati. Mereka akan buat laporan kita tiap-tiap hari 2 kali. Maka yang ni lah permintaan kita waktu maghrib dan waktu subuh. Okey. Lagi, Allahumma antas salam wa minkas salam. Masa ni barulah dibenarkan mengubah kedudukan tawarruk iftirash tadi. Baru berubah. Nampak dah tadi, nampak duk buat. Kita duk perhati je lah. Tengok dia ni beramai macam mana. Betul. Tapi kalau dia berubah daripada awal pun tak apa. Cuma kita tak mau habis-habis mayang balik terus tu ya kita tak berapa nak mau. Pasal kita duk fikir mati ni. Kena takkan kita tak buat kot pagang kat diri. Takkan kita tak meminta kot. Dah kita buat amal soleh dah. Apa dia amal soleh kita? Kefarduan solat tu amal soleh. Orang yang buat amal soleh lepas tu tolong minta ke Allah. Jangan rugikan masa kita. Melainkan ada kesibukan. Dah kawan nak terberak, duduk suruh baca Allahumma antas salam. Salam sungguh peret tong tu sekali lagi. Okey? Baik, terus. Lepas tu membaca surah Fatihah. Sebab apa? Pembuka. Sebab sebelum kita nak baca ayat kursi, ada ulama kata tak ada, tapi yang ni ditambah oleh ulama. Yang ni tak ada hadis, cuma ditambah oleh ulama. Sebab apa? Besarnya surah Fatihah ni besar lagi pada segala-gala surah. Tu dia panggil surah Fatihah. Alham. Baca, lepas tu baca ayat kursi. Pasal apa disuruh baca ayat kursi? Paling lekeh pun lepas pada semayang, jangan lupa untuk baca ayat kursi. Sebab apa? Dia tiket masuk syurga. Hadis dalam hadis Muslim kata, siapa baca ayat kursi, dia akan masuk syurga. Syarat dia kena mati.
Mana boleh masuk hidup-hidup. Okey, syarat dia kena mati. Orang mati dan dia dulu waktu lepas sembahyang fardu dia baca ayat kursi, maka tu tiket dah. Dia dah buat dia tiket dah. Tapi itulah tiket tu dia kena sah dengan password. Password dia 244434. Ingat tau. Tu password dia. Mau kalau takat baca ayat kursi pun, dia baca ayat kursi lah 24, kira dia buat dah. Okey, jadilah tu tiket dia. Tapi kalau orang yang tak solat, adakah password dia buka? Dia tak buka. Dia baca ayat kursi kat mana pun tak jadi, melainkan selepas daripada solat fardunya. Buat. Kita ni dah umur 40, kita dah umur 30, ataupun kita senang kata kita ni akan mati. Apa bekalan kita? Apa tiket kita? Apa kenderaan kita untuk memasuki syurga Allah dengan redha Allah? Maka inilah kurang-kurangnya kita dah buat untuk diri kita. Terus subhanallah 33. Pasal apa? Allah akan ampunkan dosa-dosa kita sebanyak pasir-pasir di pantai. Banyak mana pun dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Dalam satu hadis lagi, siapa yang baca subhanallah 33 dicampur dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, seolah-olah dia telah bersedekah pada hari itu dengan sedekah yang banyak. Kalau kita tak ada duit nak bersedekah, maka bacalah 33 lepas daripada sembahyang fardu. 33 campur la ilaha illallah, maka seolah-olah dia bersedekah. Hadis sahih. Okey, baik. Habis. Kalau ada penambahan lain seperti lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, itu pun benteng sebenarnya. Siapa yang baca surah Baqarah awalnya, tengahnya dan hujungnya, okey, awal daripada alif lam mim zalikal kitabul yang kita duk bawa dalam tahlil, lepas tu baca ayat kursi, itu tengah-tengah dia, lepas tu di hujung lillahi ma fis sama sampai rabban fir lana wa bukan yang sebelum masuk surah An-Nisa tu, kita baca tiap-tiap kali dalam tahlil. Maka itu adalah benteng kita, benteng keluarga kita, benteng rumah tangga kita, dan kebesaran dia cukup besar. Baca surah Baqarah, kan? Siapa yang baca surah Baqarah dalam rumahnya, man yuqra'u fihi suratul Baqarah, siapa yang baca surah Baqarah dalam rumahnya, syaitan akan lari bertemperan, lari. Hadis. Jadikan amalan. Kalau macam subuh kita masukkan lillahi ma fis samawati dan sebagainya. Itu di antara amalan-amalan yang kalau boleh, saya kata tadi, kalau kita masbuk ke, kalau kita tak sempat, tiba-tiba imam dah separuh dah, kita buat ke apa daripada awal. Cara kita pelan-pelan. Tiba-tiba dah duduk bagi salam tu, imam baca doa, terus angkat doa. Dapat doa je lah. Hak beda yang kita sembahyang fardu tadi tak dapat. Hak sepatutnya kita kena buat. Okey. Konklusi dia, cara mengatasi masalah dia macam mana kalau jadi macam ni? Mai awal. Sekian, terima kasih. Dah mai awal ikut ya. Ikut tu imam, kata Imam Nawawi. Salah ke kalau tu imam baca? Sebab ada pendapat mengatakan salah. Nabi tak baca pun, Nabi tak buat pun. Okey, adalah hak negeri-negeri tu. So, sampai dia berkeluar 15 tata cara imam dan masjid tak boleh baca Yasin jama'i di malam Jumaat dan sebagainya. Ada kan? Negeri tu, okey. Lepas tu wirid lepas mayang secara sir. Boleh wirid tapi secara sengak. Tapi Imam Nawawi kata bijahar, dengan kuat. Pasal apa? Okey, macam ni. Saya nak tanya tuan-tuan, yang tuan-tuan boleh wirid sampai hari ni, tua ni, tuan-tuan belajar tahu mana? Pasal tu imam kampung kita duduk baca, kita ikut. Waktu kecil-kecil tu duduk ikut. Pertama, tu imam hak duk baca kuat tadi dapat pahala tak kalau dia dah meninggal lah ni? Pasal apa? Dia duk ajak jemaah dia, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita hak baru darjah 3 pi duk bersila sambil duk bergaru-garu, la ilaha illallah sampai la lekat. Tapi kalau kita kata macam kita, saya buat pusat pengajian, saya buat tafiz, saya suruh budak-budak hafal, taubat dia pun tak boleh hafal. Melainkan dia kena melalui masuk jemaah, masuk sembahyang, lekat sampai sudah. Maka itu sebab dia diajukan supaya imam baca kuat supaya diikuti, tabek oleh orang yang mendengar.
Cuma hak jadi imam dia banyak kriteria. Hak jadi imam tiba-tiba tengok ada orang sembahyang mufaraqah tambah slow sikit. Depa duk wirid baca Fatihah. Kawan ni pun nak baca Fatihah juga. Duduk baca alhamdulillah, dia alhamdulillah dia dengan dia bercelaru, slow sikit bagi kawan tu dapat sembahyang dia, jangan ganggu dia. Hak kita bawa cara kita mendidik dia sembahyang cara dia. Siapa suruh dia main lewat? Okay, terima kasih. Okey dah. Itu sebab suruh mai awal. Orang yang sempat takbiratul ula bersama imam tetap imannya. Kena kerak ke, mewah ke no, jom no. Saya yang lewat, tak aja. Tahu dia yang lewat. Memang saya mengaku saya lewat. Saya yang lewat tak mana-mana pun. Kena tambah pula daripada pusat pengajian saya nak pi sampai Ewa. Bayangkan tuan-tuan, orang bayang habis dah. Sampai duk terjenguk Ustaz Rasidi tak mai kot malam ni kot no. Kami dua pula bayang pula. Orang lain pula duk tunggu kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Peluang-peluang yang ada bila kita sempat takbiratul ihram bersama imam, keimanan kita akan mantap. Siapa? Ada orang bolehkah duk ligan tu imam 3 hari ya, 2 hari ya. Dia nak boleh sampai 40 hari sempat takbiratul bersama imam. Dia ni kuat iman dia. Itu sebab ada jemaah yang ajak keluar 40 hari supaya lekat 40 hari itu sempat takbiratul ihram bersama imam supaya lekat sembahyang. Kalau agak-agak tuan-tuan sembahyang tak apa nak lekat, keluarlah pergi dengan jemaah. Saya tak kata salah benda ni. Ikut. Nampak duk lolak. Saya cerita sendirilah apa yang berlaku pada anak-anak saya. Nampak Ustaz Wadi mai duduk dengan kami apa semua. Dia nampak, dia kata, Ustaz, suruh Naufal pergi duduk dengan awak. Nampak sembahyang kau lewat betul. Duduk dengan dia 40 hari dia kata, lepas tu suruh dia balik. Pasal apa? Bagi lekat balik mayang. Dulu duduk dengan dia memang lekat lah. Dia lah jadi imam apa semua. Balik-balik macam duk kata, kita pun tak pernah nampak. Kita pun ke sana ke sini. Okey, faham tak? Okey, sebab itulah dulu orang dulu suka hantar anak pergi ke pondok. Pasal apa? Tahu dah anak dia bukan nak jadi ustaz pun, tak jadi ulama pun. Duk isap rokok itulah kan. Tu tak kira ada mengurat dengan anak orang apa semua. Duk ada situlah. Tapi bagi dia lekat semayang bila duduklah dalam pondok tu. Motak ni kau pededang dia tu imam tu apa datuk tu guru. Perok selera lari ke dalam pondok tu. Lama-lama lekat lah. Tu poin dia. Bagi lekat semayang ya. Lepas tu pula ada wirid-wirid dia. Ingatlah tadi saya sebut satu-satu. Jangan tinggal. Walaupun kita dah separuh, walaupun kita dah di hujung, akan amalan-amalan daripada imam dan jemaah kita buat daripada awal balik pelan-pelan. Astaghfirullah. La ilaha illallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat tadi 10. 7 akan duduk tang ni. Subhanallah sampai dekat tang ni 33. Subhanallah alhamdulillah sampai ni ikut sendi ni sampai tang ni 33. Allahu akbar Allah sampai ke sendi ni 33. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Cukupkan 100. Senang saja. Pasal apa? Pasal kita rasa beratnya untuk beramal. Kita tak tahu kata beratnya kita esok di dalam kubur, beratnya kita di mahsyar, beratnya kita esok ni. Barulah nak minta bangkit balik sembahyang, barulah minta balik nak berzikir, barulah nak bersedekah dan sebagainya. Ambil nah peluang ni tuan-tuan. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Sambung balik masalah 260. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, yang diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi atau Sunan Tirmizi hadis. Syarah dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu inilah kitab dia, nama dia Bahrul Madhi, jilid yang ke 13, juzuk yang ke-13. Kita tak sama, Jawi dengan Rumi tak sama orang. Jilid juzuk. Baik.
260. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya, amin ya rabbal alamin. Yantafa'u bihi ila darain, moga-moga dimanfaatkan ilmu ini. Dengki, donkey. Siapa hak dengki itu, dia donkey. Dengki seseorang atau dengki akan orang. Misalnya, seorang melihatkan orang aman, sentosa, baik, muafaqah, laki isteri. Tengok duk elok, bagus, duk bersenda, hantar masuk dalam WhatsApp, hantar masuk dalam Facebook. Duduk dua-dua couple, loving couple. Kita duk seriak. Bersera. Dengki lah tu. Tapi tak payahlah duk tunjuk ke orang kebahagiaan kita. Sebab penyakit ain tu ada. Jangan timbulkan masalah pada orang sebab kita tak tahu penyakit orang. Tak usah duk tunjuk sangatlah kita loving couple. Sebab orang lain akan jadi masalah. Hak yang dia, laki dia akan duk bagi cop ya kat dia. Tapak kaki pada panggulin. Dalam duk kelai tu pun 12 orang bidah. Mu kelai gosok balik. Mu kelai gosok balik. Pun ada cerita ni, ada cerita. Muslimin yang dirahmati Allah. Maka dua-dua ni pun tak apa nak bahagia. Maka bila dia tengok kebahagiaan orang, maka itulah dengki nama dia. Okey. Maka sakit hatinya menengokkan seraya katanya. Tiba-tiba terus kata, mengapa orang ini berbaik-baik sangat? Langsunglah ia mencarikan jalan membinasakan orang. Dua laki isteri ini. Saja juga nak bagi ini juga. Bagi buat pisah juga. Pangai memisahkan suami isteri adalah perangai syaitan. Pangkat paling tinggi untuk dapat datuk dalam golongan-golongan iblis syaitan ni, senang pisahkan suami isteri. Terus dapat pangkat datuk. Ya, ada sebut dalam surah Baqarah. Macam mana nak dapat? Siapa antara mereka, iblis, setan ni, jin ni, dia sembang antara mereka. Hai naik pangkat cerai kerana aku. Cerai aku tu, kita naik pangkat terus. Tu ya. So kalau ada berkelahi serasa tak sempurna dengan suami isteri kita dah kahwin dah apa dah, tolong jaga. Kalau tidak, hora-hore depa puak tu. Okey. Nah, supaya jangan sentosa dan baik muafaqah mereka itu lagi. Ataupun seorang itu melihat akan seseorang bertaulan dengan baik-baiknya. Seorang ni, kita bila tengok dia ni duduk kawan dengan ulama, dia duduk kawan dengan ustaz, dia kawan dengan orang tu, dia kawan dengan YB, dia kawan dengan dan kita pun duduk siap. Tapi dia lah. Okey. Lalu sakit hatinya melihat orang yang bertaulan baik-baik itu dengan berkata dalam hatinya, apakah diperbaikkan oleh orang yang berdua ini? Apa dia pun ini? Dan timbul dalam hati. So tuan-tuan, itu sebab lintasan hati pertama tak berdosa lagi. Lintasan hati kedua ilmu. Kalau tak ada ilmu lingkup. Lintasan hati ketiga koreksi. Maka istighfarlah. Astaghfirullahalazim. Aku ni dengki ni. Faham? Tengok kau beli iPhone harga hampir 7,000. Teropong sampai nampak lubang hidung. MP sampai 102 aku. Terbaru kan. Allah gambar apa nak kata. Tengok duk sebelah kita mayang lempak handphone. Allah. Kita rokok. Ui. Tengok. Tak ada nak tengok tu. Duit loteri lah ni. Dan keluar duit loteri kau tu beli. Tak tahu apa siapa. Maksudnya, kita ada masalah hati. Kalau kita tengok orang dapat laba, orang dapat habuan, orang dapat anugerah, orang dapat kenikmatan, kita rasa di hati. Itu maksudnya kita ada penyakit dengki. Orang boleh dapat sesuatu yang kita suka benda tu. Pasal apa? Aku tak dapat. Apa pula maksud tu? Maksudnya dia tak redha qada Allah. Allah takdirkan dia dapat, hang tak dapat. Takdirkan dia dapat bini segak, hang kurang segak. Waktu tu duduk siap-siap bepi lah. Bahagia bukan duduk tang segak tu. Boleh? Kiam kasih. Okey. Ataupun melihat ia akan ibunya.
atau saudaranya. Tengok ibu dia atau saudaranya yang lain daripadanya dan tidak kasih kepadanya. Tengok orang lain semua mak pak sayang, anu ada ni sayang, kita ni mak pak tak sayang, pak pun nampak dulu duduk apa dia orang panggil, taram lagi kat mak ayah hak dah meninggal. Pasal apa dulu duk buat? Jangan. Itu tanda dia kita tak redha dengan takdir Allah. Orang lain bahagia, siapa aku tak bahagia. Mungkin Allah nak tarbiyah kita supaya jadi baik. Rasulullah tak ada ibu bapa langsung. Kita kurang-kurang ada juga duk boleh menyepak. Pam guling. Rasulullah tak ada langsung. Kurang-kurang ada juga mak kita dalam duk marah-marah, duk beletak apa-apa, masak juga kat kita perut kenyang. Rasulullah sampai Abu Talib balik daripada mana-mana, awal sekali barang hak dia bawa tu, semua anak dia mai rumun, termasuk Saidina Ali mai rumun nak apa dia ayah balik apa tu. Muhammad sayang sungguh dia dekat Nabi SAW, Abu Talib. Dan dia tahu apa dia kesukaan Nabi SAW. Apa dia? Susu kambing. Dia tahu kata ni, dia beli susu kambing, balik-balik anak dia duduk rumah Nabi Muhammad, tapi bukan pak dia. Duduk anak yatim ni seorang-seorang duduk perhati. Muhammad mana Muhammad? Bagi Muhammad minum dulu. Harilah berang pun ambil. Tu dia kasih sungguh. Sebab apa? Sebab dia anak yatim. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. So, jangan kita rasa bila orang tu mak dia sayang, kita mak tak sayang. Pak sayang, kita tak sayang. Dia boleh huai suku, kita kena 3 suku, 3 tengah 2 tengah belakang. Bepi lah. Mungkin ada sebab. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, sakit hati melihat yang demikian, lalu katanya, mengapa kasihan dia dan tiada kasihkan akan aku? Pasal apa sayang dia? Pasal apa sayang aku? Tambah-tambah dalam adik-beradik, mak pula duk tumpu kat dia. Kita tak, biar pilah, jangan duk dengki. Okey, dalam adik-beradik tambah anak-anak ramai pula, tengok-tengok mak duk sayang hak ni, tak sayang hak ni. Siapa? Dapat muk satu sudah. Mau periksa muk satu, mau periksa muk satu. Kalau pun muk satu tu mesti dia periksa lah tu budak tu. Yang hak ni boleh nombor belakang, muk satu pada belakang. Tak mau, biar pilah, jangan duk dengki lah. Kan? Jangan duk marah mak pak, jangan duk marah. Sebab apa? Sebab hak nombor 1 tu esok dia akan jadi doktor, dia akan jadi engineer, dia akan jadi peguam. Dia tak dan dah nak tengok. Hak kita ada dapat nombor 1 kot belakang ni lah, nak jaga mak ayah kita. So kita sebagai ibu bapa pun kena ada. Jangan pilih kasih. Hak yang kita pula, jangan dengki sesama kita. Salah satu sebab di antara yang sebab putus silaturahim, sebab pilih kasih ibu bapa. Muslimin yang dirahmati Allah. Kalau takat 2 pun ada masalah, tambahlah sampai berbelah anak, kan? So jaga-jagalah. Dan sifat kita pula, ya, ibu bapa pun bukan maksum. Kita hak sebagai anak, alah biarlah, mungkin ada sebab mak sayang dia. Tak apa, mak sayang lah aku, mak sayang lah, ayah sayang, tak ada apa. None Allah redha ke atas kita sebab kita redha dengan 2 ibu bapa. Hari itu kita dah bincang dah, walaupun jahat macam mana pun dia tetap ibu kita. Yang kita keluar mai duk ada atas muka bumi pun kerana depa. Terus 261 masalah dengki itu ditegah oleh syarak kita akan sebagai tegah haram. Bila kata haram, kena faham konsep dan step. Bila kata haram, berdosa. Bila berdosa, tempat kita di mana? Neraka. Habis. Okey, bila kata haram, terus bersifat dengan dia dengan kerana banyak kebinasaan terjadi daripadanya. Kerana dengki itulah wujudnya banyak benda kebinasaan akan berlaku. Tapi kalau hari ni dah kita dah tanamkan redha, lawan dia redha, dia takkan jadi keburukan. Maka itulah sebabnya Nabi SAW bersabda, jangan berdengki sekalian kamu. Dan sabdanya lagi, sambung dia lagi, wa kunu ibadallahi ikhwana, sambung daripada hadis minggu lepas, dan hendaklah ada sekalian kamu itu hamba Allah yang bersaudara. Sifat saudara ni adalah kasih sayang. Poin dia tu ya. Saya saudara sesama dia. Tapi pasal apa dengki kat dia? Hang bukan saudara. Pasal apa hang tak berkasih sayang dengan dia? Hang bukan saudara. Sifat orang bersaudara adalah kasih sayang. Cubit paha kiri, lengan kanan rasa. Dia memang macam tu.
Orang yang bersaudara macam tu, ni dah kawan tu sakit, kawan tu apa, dia tak terasa, tak teringin nak tengok, tak tengok. Yang tu bukan saudara nama dia. Kalaulah dapat laba pada dia, laba ni bahasa orang dulu-dulu, nikmat, dapat kemegahan, dapat pada anugerah daripada Allah, seronok, kita pun tumpang seronok. Okay, orang yang kita kasih, orang yang kita kasih, dia dapat apa pun, handphone baru, canggih. Kita tak ada apa. Tapi orang yang kita benci, tidak. Punca daripada kebencian. Seorang orang miskin beli kereta Iswara, kita benci ke orang miskin sebab kita orang berada. Okey, faham tak? Saya ambil nukil daripada sahabat saya Syekh Aminuddin, dia duduk cerita dulu. Orang miskin belilah juga kereta, beda hujan-hujan, belilah kereta 3,000 Iswara warna merah. Start bergegak depan tu, jalan jugalah api. Hak kita hak berada dalam dik tak ada pun gagah duk beli. Apalah, kawan kita kaya beli suara juga. Macam tu, lebih kurang bergegak lah, bogia tak masuk, gear satu berhunduk dulu baru bogia satu baru masuk. Kat kawan kita apa? Peminat barang antik. Kepala otak hang. Hak tadi awak hang kata macam tu. Faham ke tak? Sebab dia punca di hati. Kita tengok semua orang tak kena. Hak yang kita kasih, semua kena. Betul? Mau kalau orang hak lain ni bendera dengan kita, mau orang tak kena. Mau kalau hak kita, mau betul? Betul tak? Balik habis PRN hari tu. Kita kena sakit habis. Kan, terima kasih. Mau tangan tu mau kena elok. Saya kadang-kadang lah, sebenarnya benda ni memecah lah. Bukannya mengeratkan lagi silaturahim kita. Nak bagi silaturahim, nak berpolitik, ya silakan, sebab dia memacu untuk mewujudkan pemerintahan negara kita supaya jadi elok. Tapi janganlah sampai ta'asub, janganlah sampai memutuskan silaturahim. Sebab apa? Sebab mau kalah hak kita ya mau betul. Hak tak elok pun betul juga. Ini yang disebut oleh ulama. Syalimin yang dirahmati Allah. Terus. Okey. Kasih sayang, masalah kasih sayang dan saudara, yakni biarlah sama-sama berkasih-kasihan supaya tidak berpecah-pecahan. Dan dengan berkasih-kasihan itulah menjadikan kamu hidup dengan aman, sentosa dan bersukacita. Tapi kalau ada sifat dengki, kalau ada sifat iri hati, ada sifat tidak ada perasaan kasih sayang, sampai bila si kaya membenci si miskin membenci si kaya. Lepas tu hadut pecah rumah pula. Siapa? Hak miskin lah terpaksa pecah rumah. Ataupun sebab tu kadang-kadang bukan ada apa pun, hanya benci saja. Bukan ada tujuan dia nak mencuri sangat pun, cuma dia benci saja. Vandalism dan sebagainya, memecahkan cermin kereta orang. Saya bukan pasal apa, hanya benci pada orang kaya tersebut. Punca dah. Hak yang si kaya pula duk benci orang miskin, sampai kadang-kadang saja-saja duk bagi terkena sikit, sendiri sikit budak tu duk tengah kayu geret. Ada. Pasal apa? Benci, meluat. Duk kayu geret. Kalau geng dia kayu geret, hak yang geret ribu-ribu tak apa pula. Kawan ni kayu geret tua, mau pecah tayar 3 hari melengu. Pecah tayar. Orang miskin ni. Heran penyakit kita bermula daripada hati. Pasal apa? Hidup tidak suka cita sebab kita tidak bermula dengan perasaan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyambung silaturahim. Tiba-tiba mai tang kita pecah belah habis. Bukan takat pecah belah dalam masyarakat, adik-beradik pun pecah belah. Okey, baliklah dengan kasih sayang. Terus 262, menegur saudara itu wajib ia apabila telah berlaku. Kalau bila berlaku tak tegur berapa hari tegur balik. Tolong tegur balik dengan memberi salam. Kan rasa lama dia tak ni. Tidak bertegur dan bercakap kemudian daripada 3 hari dengan sebab berkelahi dan bermarah-marah. Bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah sebagai sepotong hadis yang telah disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yahillu limuslimin an yahjura aqahu fawqa thalath. Dan tiada harus bagi satu orang Islam, tak patut orang Islam buat, maksud dia macam tu, bahawa tiada menegur ia
Kalau hidup dia tak tegak, tak menyapa akan saudaranya lebih daripada 3 hari berturut-turut, tak boleh buat. Dia kena tegak juga. Tengok, rasa macam lama tak tegak ni, sengap sunyi ni. Tegak. Tanya, Assalamualaikum, sihat ke? Dia jawab, Waalaikumsalam. Oh, okay. Ataupun nampak, Assalamualaikum. Kalau dia buat tak tahu, lepas beda kita. Kalau kita agak berkelahi, kan? Kehekon ni pun. Contoh lah. Kasut sepak ke? Contoh. Aku sejuk, dia panas, dia buka kipas kena kat aku sejuk. Marah lah kat kawan tu. Alah, biapi lah. Benda tu kita kena duduk dalam satu benda, dalam satu tempat. So kena faham, memahami. Dan kita pula, kita kena faham. Jangan kira kita saja. Jangan kira temolok kita saja. Jangan kira aku panas. Jangan kira aku sejuk. Jangan kira, tengok dalam suasana tu. Kira tu sebab ada musyawarah, tu sebab kena ada quotation, tu sebab kena ada ambil berapa orang yang boleh. Nampak ramai di antara 90% kata suka sejuk, maka kita bubuhlah aircon. Kan? Okey. Kan, depa suka sejuk. Tengok ramai. Okey. Cara untuk tarik, okey, cara untuk tarik. So kita kena jadikan dia salah satu tempat orang suka mai. Kalau kita kata tempat tema, taman tema satu tempat ataupun kedai sekalipun, macam mana kita nak tarik orang, tarik pelanggan? Salah satunya adalah persekitaran kita. Apa environment. Environment. Buat kadang-kadang kedai tu pun tak sedap tak mana pun, tapi cara dia susun apa semua kita seronok nak pi. Tapi duk makan, duk marah situ haram, tak sedap pun. Tapi haduk pi buat perkara, tak tahu seronok pi. Dia duk ada pokok, ada apa. Kadang-kadang kan. Sebab apa? Sebab itu salah satu cara penarikan. Okey, maka kata Aisyah, kalau kamu buat rumah kamu secantik mana pun, cantikkanlah masjid kamu, tempat solat kamu. Kalau rumah kita ada yang nu, ada yang ni, bagi ada masjid dan surau yang ada sebegitu. Kalau rumah kita ada aircon, bagi ada aircon. Kalau rumah kita ada depressor, ayak untuk RO dan sebagainya, bagi ada di sini. Kalau ada apa lagi, ada lampu klik-klak, lit-lap di rumah kita, bagi ada di sini. Cuma penimpala waktu nak bayar. Dah, bagi ada sampai orang kata, kalaulah rumah si kaya itu orang seronok nak lalu tengok pasal apa? Ada hak nu, ada lampu lilak-lilak, ada pokok, ada yang nu, ada yang ni, ada tempat berteduh, ada tempat makan sambil-sambil berlibur, sambil-sambil bersantai. Kita buat. Bagi ada, contohnya. Bagi ada depan tu dan sebagainya, seronok. Lepas main-main takraw, ambil-ambil mayang, masuk. Kan? Antara belia ataupun pemuda-pemuda, bagi ada semua tu. Antara salah satu sebab mendekatkan mereka dengan masjid. Salah satu, dulu orang malas nak pergi masjid, takut pergi masjid pasal selalu orang tolak jadi imam. Lo jangan dok buat dah kelaku tu. Siapa jadi imam lantik siap-siap. Bagi ada lah. Bayarlah gaji kat dia. Ni dah. Tak pindah balong tu esok. Kelaku baik sungguh. Kawan tu baru nak belajar pakai serban. Contoh, dia duduk pergi masjid selalu dah. Kawan lah mengajak, dapatlah sanad serban. Dapatlah tok guru tolong ikat. Kawan pun mula pakai hari tu pergi masjid mayang maghrib. Pakai serban. Naik. Oh Allah. Esok bukan takat sunnah tu dia tinggal. Jemaah pun dia tinggal. Kelaku baik sungguh. Yang duk tolak tu pun. Saja nak kena orang. Okey nah, cara dia ialah saya selalu sebut, ialah yang pertama wujudkan kita dah. Hang imam. Jangan duk tolak orang. Hang apa dia azan. Ni dak mau tengok orang. Cek azan. Allah Taala sungguh. Keluar pun. Main ngaji tolak. Dah, kita jadikan dah dia. Hang. Dah. Orang hak nak main pun dia pun senang hati. Tak kena dah. Salah satu antara orang tak mau duduk soh pertama pasal apa? Orang lelaki. Cuba cari ngok konklusi tu. Cari ngok kesimpulan dia. Salah satu sebab orang tak mau duduk soh pertama pasal apa? Yang pertama tolak jadi imam, kedua suruh khomat dan sebagainya. Hang dah ada AJK, dah ada apa dah community sendiri dalam surau tu, dalam masjid tu. Buat je lah.
maka dia dengan senang hati, rela hati piawai. Salah satu sebab orang pergi lewat. Yang ketiga pasal apa? Masalah yang sama. Pasal apa dia? Tak boleh bagi depa hormat lu. Hari depa tolak aku jadi imam. Kata kat bini dia, macam orang nak tolak abang lu. Oi, jangan duk kira. Dia jadi sampai mentaliti kita tu, Allah. Kadang-kadang kita boleh jadi imam, kita boleh jadi pentadbir, kita boleh jadi pemimpin. Cuma nak bawa wirid tu masalah. Seolah-olah macam wirid tu susah sangat, ataupun seolah-olah wirid tu wajib sangat. Dah tak mampu baca ayat kursi tu, dia baca doa buat tak boleh ke? Oh, tak boleh. Pula dah kelaku orang kita. Betul tak? Betul. Salah satu daripadanya adalah kadang-kadang semayang dia boleh jadi imam, kadang-kadang semayang dia boleh bawa, tapi hak masalah dia nak doa tu yang habis-habis wirid, ustaz sila, tunjuk mata, aku duk soh ke berapa tu, duk soh belakang, ustaz sila, oi, apa cerita dia? Awak tak bagi hak yang soh depan dan belakang tu. Pasal apa? Pasal itulah masalahnya. Bawa takat doa, bagi-bagi patutlah doa pun, jangan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar pula. Paling kurang tuan-tuan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi fil lana dzunubana, ibu bapa dengan tinggal. Lepas tu rabbana atina fid dunya hasanah. Paling kurang pun rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah wa qina azaban, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi. Tapi jangan baca kelang kabut. Rabbana atina fid dunya, lama lah sikit kan. Ni sah dah, elok dah. Sebab apa? Membaca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah, dunia pun dapat kebaikan, akhirat pun dapat kebaikan. Cuma mentakhususkan ia dengan doa-doa lain supaya ada yang lain sebagai bunga-bunganya. Sebenarnya baca hatu pun sudah. Orang duk kata pasal apa tak pi ke Mekah, pasal apa tak pi buat haji, pasal apa tak pi buat umrah. Dia kata tak tahu nak kena duk tahun ni baca apa, nak tahun ni buat apa. Tak duk pun dah tuan-tuan. Duduk tahun ni baca rabbana atina fid dunya hasanah, kalau tak tahu nak baca doa apa. Duduk tahun ni tempat-tempat yang ada berkat, tempat-tempat yang ada hak yang mustajab doa, depan multazam, pintu depan pada Hajarul Aswad, tak tahu nak baca apa, sedangkan ada doa, bagi buku dah. Buka buku kelam. Sudah dah. Tulis Rumi pun kelam. Rabbana atina fid dunya, yang Nabi ajar. Yang jadi susah pasal apa? Kita mempersusahkan. Kata yang antara salah satu sebab, kita balik pada topik asal, orang payah nak main surau masjid, orang main lambat. Pasal apa? Duk takut kena tolak. Kawan teringin nak buat sunnah, lilit serban, ridak, jubah, minyak wangi tu tak tawatar, merengok kalau dia masuk, aku nak suruh dia dah, esok tak pakai dah, hapak bau ke dia tu pun. Kerana kita Muslimin yang dirahmati Allah. So kita duduk dalam pada komuniti masyarakat, kalau boleh jangan ada sifat-sifat yang sedemikian yang menyusahkan, membolehkan kita terpisah daripada masyarakat, daripada masjid dan surau. Muslimin yang dirahmati Allah. Kasih sayang bermula daripada kasih sayang. Kena jaga, tegur, menegur antara kita. Mesti sebab apa? Cuba rasa orang yang rapat kita tiba-tiba bersepah sengap. Sebab apa? Semalam sudah saya hantar mesej kat Syekh Nuruddin Al-Banjari. Lama tak dengar cerita Abi, rindu Abi. Dia pun balas terus malam tu juga. Seronok kita pun. Pasal apa? Tengok dia sibuk. Lepas tu dia nak mai ke utara, nak buat ni apa semua dia habaq. InsyaAllah saya akan ikut. Itu pula maksudnya berdialog, berhiwar dan sebagainya, melalui apa-apa yang ada kita gunakan. Ibu bapa kita pun macam tu juga. Sebab apa? Supaya ada rahmat yang terselit di antara kasih sayang yang kita wujudkan. Terus 263 masalah dengki yang diharuskan. Boleh diharuskan. Apa maksud harus? Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Maksud harus mubah oleh syarak. Dua, sebagaimana tersebut di dalam hadis. Ada hadis yang Nabi bagi kita berdengki antara sesama kita. Tuan-tuan tak terasa ke kalau tengok kawan tu boleh sedekah yang ni, kawan tu boleh mai awal, kawan tu dan sempat baca wirid, kawan tu boleh baca Quran. Tuan-tuan tak terasa ke? Satu hari dia boleh buat amalan banyak. Tuan-tuan tak terasa ke? Ada tak terasa tu? Dia tu boleh pergi buat haji. Dalam duk menega buka gerai bodoh. Gerai tak bodoh. Kata tu yang bodoh. Gerai
Sila ayat gerai kokok, tapi boleh pergi Mekah. Aku gaji 5,000, 6,000, 10,000 tak boleh pergi. Ada rasa iri hati tak? Tak ada rasa iri hati. Dia dalam sibuk-sibuk semayang jemaah tak pernah tinggal, tak pernah rasa iri hati tak? Yang tu harus boleh. Dia disayangi ulama, dia disayangi oleh tok-tok guru. Tuan-tuan tak rasa iri hati ke? So macam mana nak tu? Satu ya saya kata dekat tuan-tuan, macam mana nak rapat dengan ulama walaupun kita bukan ulama, walaupun kita bukan asatizah, ustaz dan sebagainya. Satu ya, khidmat. Apa dia khidmat? Khidmat harta. Ada apa-apa bagi, kalau boleh sumbang. Dia ingatlah, tok guru tu ingat kat kita. Kedua, khidmat tenaga. Tolong bawa kasut dia ke, paling kurang tolong bawa beg dia ke, memudahkan pekerjaan dia. Tok guru ni akan ingat lah. Akan ingat kita. Anas bin Malik radhiyallahu an. Siapa dia? Anak seorang hamba abdi ya. Tapi Nabi cukup sayang kat dia. Sampai pi mana pun dia akan ingat mana dia Anas bin Malik. Sebab dia ni khadam. Kau tahu khadam? Kita duduk nampak khadam jaluk lang. Sampai ni sangat. Lekih lah khadam. Tak. Asyik kata ada khidmat. Dipanggil khadam. Ataupun in bracket mukhaddam. Ya, tapi bukan khaf, kha. Kalau muqaddam yang tu maksudnya permulaan, muqaddam, khaddam. Yang ni mukhaddam. Khaddam, orang yang boleh bagi khidmat kat kita. Tolong mudahkan kita. Tu nama dia khidmat. Okey, itu cara dia. Lama-lama kenal ya. Macam saya tontonnya saya wujudkan khidmat murabi. Semua ulama kenal dah. Siapa-siapa yang duduk dah bawah khidmat murabi, kenal. Sampai dia boleh sebut Syekh Nuruddin, boleh sebut seorang. Syekh Zainal Asri boleh sebut seorang yang bawah dalam khidmat saya. Pasal apa? Pasal dia boleh bagi khidmat. Tolong bawa kasut, tolong bawa ni. Sebab apa? Sebab khidmat. Kita nak duduk tak boleh. Takkan kita nak jadi ulama umur 80 dah. Oh tak dan nak pergi mengaji. Oh apa sebut tak apa nak betul dah ni. Macam mana ni? Khidmat. Bagi dia nampak depan kita. Insya-Allah. Ya, khidmat harta, khidmat tenaga. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Pasal apa yang disebut di sini tentang diharuskan kita berdengki. Contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi isnaini. Apa dia? Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim besar namanya. Apa dia? Abdullah bin Umar. Anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Balik redha tadi atas dua anak beranak ni. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada harus dengki itu melainkan pada dua perkara. Boleh berdengki dalam dua perkara ni. Siapa? Rajulin atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu min ana al-lail wa ana an-nahar. Apa dia? Pertama, laki-laki yang kerina kafroya nun alif dikurnia macam hari itulah lawyer dia pergi baca lawiak lawiak kok mana mau lajak sikit pada kandang. Yang dikurniakan dia oleh Allah harta, maka ia pun memperbelanjakan dia ada harta, dia belanjakan. Kita tengok-tengok, kita rasa iri, rasa dengki itu diharuskan. Itu boleh, tak ada apa. Memperbelanjakan daripadanya sepanjang-panjang malam dan sepanjang-panjang siang hari. Pernah dengar cerita tadi saya kata 33 pasal apa hadis tu al-asbabul wurud, keluar hadis tadi ada seorang fakir dhaif. Fakir dhaif ni, kita dalam hidup kita ada banyak peringkat. Yang pertama kaya ni maksudnya ada kelebihan pada dia tentang hartanya, tentang duit wang ringgit dia, itu kaya terlebih. Yang kata miskin tu siapa? Mari kita tengok kriteria, adakah kita ni kaya atau miskin atau fakir dhaif. Miskin, siapa miskin? Miskin adalah orang yang ada banyak-banyak cukup hari itu untuk hari itu. Contoh, keperluan dia hari itu adalah RM1. Contoh jelah. Mana ada orang makan RM1 ustaz? Dah aku bagi contoh. Okey.
Contoh dia terpaksa ada RM1 satu hari. Dia hanya ada RM1 tu lah, dengan dia kerja, kes pagi makan pagi, kes petang makan malam. Kan? Ada RM1 tu lah. Yang tu miskin. Tuan-tuan, kita sebulan gaji kita, hurah, cukup. Angkasa tarik, tarik, kenyang, sengih. Itu ya. Maksudnya kita miskin. Kedua, fakir. Siapa fakir? Dia memerlukan RM1 satu hari, tapi dia ada hanya 5 kupang. Itu fakir. Ada tak macam tu? Walaupun ada rumah besar, walaupun ada kereta, walaupun ada motor, tapi tak cukup lagi. Hutang pula. Yang pergi berhutang kat bazigar kan. Hutang pula. Pasal apa? Tak cukup sehari. Maksudnya kita fakir. Macam kita tak ada lagi ilmu, terpaksa cari lagi. Kita fakir dalam ilmu. Okey, fakir dhaif. Apa pun tak ada. Terpaksa meminta-minta ataupun mengharapkan kepada orang. Seperti mana Abu Hurairah, dia kerja apa tak ada, duduk di masjid. Ya, Nabi kata, anda buat apa? Dah, aku mengharapkan daripada Allah. Tapi memang Allah Ta'ala bagi. Orang jamu dia, Nabi bagi kat kurma. Tapi kalau tanpa dia, yang fakir dhaif, hadis sampai dah kat kita. Sampai. Maka ada kat kelebihan dia. Maka kita jatuh tang mana? Kita ngaku diri lah. Tambah-tambah PKP macam ni, aku ni kaya ke? Duk pasang kata kaya, kereta ada banyak. Kita sewa je lah. Kereta rumah pada banyak. Rupa-rupanya hak nu bayar ni banyak. Tak ada apa pun kat kita. Boleh cukup-cukup makan dah sebulan tu. Miskin. Tapi kalau terpaksa berhutang lagi pula, fakir. Tu cara kita. So, jangan duk berlebih-lebihan. Biar ada qanaah. Qanaah itu ialah cukup sekadar apa yang ada. Itulah zuhud namanya. Okay. Awak kalau dia makan KFC, kalau dia makan chicken chop, dia makan lamb chop, dia makan chopstick. Kalau dia makan yang tu semua, kenyang. Kita yang makan nasi bungkus RM1, RM1 5 kupang. Kita kenyang sama ya. Oh tak boleh, dia kena makan. Kita standard pala kotak hang. Sampai ujung bulan Maggi. Kalau Maggi mau kalau ada lah. Mau kalau ada, kalau tumbuk beras jadi muai tu macam cerita. Lepas tu pula pergi sukat pula ada beras 5 kilo, tinggal 1 kilo. Lepas tu tak ada hujung bulan lah ni. Nampak? Kita fakir. Bukan fakir atas sebab tidak ada nikmat. Salah guna nikmat. Faham? Antara kehendak dan keperluan. Kita tak boleh beza. Sebab apa? Sebab kita tidak ada sifat qanaah dan zuhud. Muslimin yang dirahmati Allah. Sebab itulah diceritakan di sini. Kalaulah kawan tu dia ada lebih, maksudnya dia kaya, diperbelanjakan kekayaannya tadi untuk siang dan malam untuk agamanya, maka dengkilah dengan dia. Itu sebab seorang fakir dhaif pada sahabat Nabi ni, dia tengok dekat Sayyidina Uthman, dia dah lah rajin semayang, dia dah lah rajin bersedekah, dia rajin, semua dia rajin. Nabi pun sayang dia. Saya pun nak jadi macam dia. Tiap-tiap hari saya nak bersedekah. Dia habaq kat Nabi SAW. Nabi kata, ada harta ke? Tak ada. Lepas tu saya nak buat macam mana kalau saya nak bersedekah? Nabi kata baca 33. Hak saya kata tadi. Hang sama macam bersedekah dengan dia. Okey. Bila dia tu dapat amalan daripada Nabi, dia pun balik buat. Dia memang takkan kaya lah. Fakir dhaif. Beda diri pun tak lepas. Dia pun buat lepas mayangnya 33. Sampai kedengaran di telinganya bahawa Sayyidina Uthman pun buat kok 33 tu. Oh, dia kata mana aci, hang dah lah boleh sedekah, patut hampir buat juga. Tak aci lah. Dia pergi jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dia kata, aku tahu kata bahawa Uthman pun buat juga. Dia kata, mana aci? Nabi senyum ya. Dengki dia ni dengki. Okey. Dengki tu Nabi senyum pasal apa? Boleh. Nampak? Okey lah. Biar pilah malam ni dia nak belanja ustaz. Yang kita duk dengki ingat pasal apa? Muslimin rahmati Allah. 264 masalah dengkikan orang kaya yang kuat memperbelanjakan harta kepada suruh Allah. Kawan tu banyak hari tu tak berdengki pula. Dia duk buat surah, dia buat masjid, dia tak berdengki. Yang kita duk berdengki, kawan tu menikah ramai. Kita duk berdengki kalau dia buat rumah, tapi dia tak buat apa untuk hak Allah. Hak tu pula kita berdengki. Hak tu tak boleh dengki. Dengki hanya hak Allah saja.
Hak benda buat baik hak tu harus. Hak yang tidak harus, benda-benda lara tak payah dengki. Dengki itu haram. Kalau kita dengki, seolah-olah kita nak sama dengan dia. Faham tak? Dia ada satu benda yang melarakan dia kerana kekayaan dia tadi, kita pun nak macam mana? Kita dengki kat dia. Benda tu lara, duk dengki buat apa? Kalau benda hak yang baik, boleh dengki. Sebab apa? Sama-sama manfaat. Betul? Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Seperti engkau telah melihat saudaramu yang kaya besar dan bersedekah ia, berzakat ia, dan ditolongnya orang-orang yang susah mengerjakan haji ia dengan dia. Sanggup sponsor orang pergi buat haji pula. Bawa orang pergi haji, bawa orang pergi umrah, merdekakan beberapa abdi dan jariah. Ni tak ada. Ya, ada pun amah ya, ada kerja dengan kita, pergi ambil dia endon. Dia kata, hang hamba abdi aku. Pala otak hang. Tu bukan hamba abdi, tu orang gaji. Dan sebagainya daripada macam-macam khairat. Apa dah khairat? Khairat ni perkataan khair. Itu baik. Khairat maksudnya kebaikan. Khairat. Maksudnya khairat kematian itu maksudnya apa kebaikan yang kita buat untuk kematian kita kepada orang, kematian orang. Kita buat. Nama dia macam sistem tabarruk. Kita bagi kat dia. Esok kita pula mati, orang pula bagi kat kita. Sebab kita belum tentu. Hari ni memang kita kaya. Lagi 20 tahun silat-silat kita mati hanya ada selai sepinggang. Mana tahu kok khairat yang kita masuk tadi boleh bantu kita balik. Tuan-tuan, saya pesan jangan mati lagi kalau tak ada 2,000. Tak ada duit jangan duk matilah. Nak kari liang berapa di sini? Kalau masjid, kalau di apa dah bohong mana 500. Pasal tanah dia dia ikut tanah. Kalau tanah tu tanah batu lada, mampu kerekiang yang berapi keluar ujung. Piu. Kena hak tanah pula hak yang senang korek, tak apalah 260, 300 je. Korek. Kena hak tanah teruk tu. Maka dia mahal sikit. Silat-silat peho naik mai. Okey, maka itulah kata kena ada agak. Kawan tu pun nak makan hak kali liang tu pun. Masuklah khairat. Bayarlah sebulan setahun 30 ke 50. Boleh pelan-pelan. Tu nama dia khairat. Khairat pula dah ikut orang kampung pula dah. Ada lagi lah yang perlu kita masuk. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kematian kita macam mana. Tu tak kira lagi hak nak upah mayang ni. Saya abang lah kalau bab upah mayang tuan-tuan. Ini pesanan saya. Yang dinamakan takziah kematian ni ada dua. Satu ucapan, kedua perbuatan. Ucapannya ialah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan membacakan sedekah padanya. Kita kata sampai. Kita sedekahlah Fatihah dengan qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali atau lebih, ataupun kita buat tahlil pada dia sebagai kata kasih sayang kita pada saudara kita yang berpindah ke alam baru. Kita yang pindah daripada satu tempat ke satu tempat pun yang asing bagi kita pun kita cuak. Masuk satu tempat Langkawi, mai dah lah kita seorang batang kera. Mai Langkawi, tu cengok tak reti pi mana. Susah. Tambahlah berpindah alam. Maka macam mana nak bagi tenang dia balik? Hantar zikir supaya dia tenang. Baru rest in peace. Hantarlah supaya dia tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, dengan berzikir, hati akan jadi tenang. Hati tu roh lah. Maka kita berzikir, kita sedekahkan ma sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna min la ilaha illallah. Sedekahkan pahala ni kepada dia ya Allah daripada tahlil kami. Sabbahna tasbih kami wa sallaina ala nabina dan selawat kami ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kami sedekahkan pada dia supaya dia tenang di sana. Tu maksud dia yang kita duk baca dalam doa tahlil antaranya. Okey, buat. Lepas tu takziah perbuatan ialah kalau keluarganya meninggal, kita jangan susahkan keluarga dia. Semua kita yang buat. Kalau kata jiran kita, jangan pula dia pula haduk masak dekat tetamu yang mai. Kita pula hak balul dah badiku saat. Pi rumah orang meninggal, bini duk teriak. Oi, ayak kopi tak ada ke? Pala otak hang tu laki dia duk meninggal tu dia pergi tanya ayak kopi apa? Hak kita tu pun loh. Adik-beradik hak mana yang main ziarah ke apa daripada jauh ke turun main kapal terbang pemain sengap jangan duk kata apa. So adik-beradik dia ni siapa yang akan jamu? Siapa yang akan tanya rumah-rumah nak duduk tak mana apa semua? Jiran. Itulah takziah perbuatan.
Tolong pemudahkan keluarga dia, tolong pemudahkan anak dia hak pergi sekolah tadi tu. Siapa pergi ambil tu? Selalu arwah ni pergi ambil. Ni duk terkujur kaku dah ni, kita pergi ambil. Tapi jangan habaq lagi. Jangan habaq. Cik, mai balik pak cik. Ayah hang tak ada dah, mati ah. Oh janganlah kata macam tu. Ajak naik, jom balik. Dah lah. Ada saya bawa masa situ jaga asrama dulu. Tok Wan dia meninggal. Jom, cik, jom. Kita balik Ustaz. Awak Ustaz, jom lah. Dengan dua abang tu hak gini, lah kereta jenuh pujuk aku. Dah lah rumah jauh menala. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Itulah takziah. Apa dia takziah? Condolence. Apa dia? Rasa simpati kita kepada saudara-saudara kita atas sebab kasih sayang. Jangan semua mengharapkan pada si mati. Lepas tu pula kalau kita semayang, jangan mengharapkan saja aku semayang atas mayat ini RM4 arba'a takbiratin kan lah apa RM10 apa lah jangan harap kalau kita tahu kata keadaan dia, kalau kita memang susah tak apalah ambil, sebab itu sedekah si mati kepada kita. Kalau dia tu kaya, kita pun duk makan tambahan keliat mana kot-kot lah, buka-buka sampul sekali lagi boleh tore pun jadilah ni. Orang kampung dulu kan, betul tak? Kayuh gerek nu jauh mana hala nu nak pergi mayang mayat pasal apa? Ada habuannya. Maka orang susah dibantu oleh si kaya yang meninggal, pahala tak? Pahala. Tapi cuma kena fahamlah, yang mati hari ni depan kita, hadzal maiti hadhihi mayyitati, ni adalah orang susah. Maka bila kita tahu dia kata orang susah, kalau dia seorang lelaki dia mesti meninggalkan anak yatim, adakah kita sudah merampas harta anak dia, anak yatim tadi? So jaga-jaga. Orang mai bagi seluk balik kat dia. Dia seluk balik kat dia. Faham tak? Ataupun dah saya sedekah balik pada si mati. Itu senang. Okey ya? Jangan semua hang mai dengan BMW. Orang bagi RM3 pun hang sapu kah? Nampak sangat kata kemaruk punya duk ada. Bagi baliklah. Ustaz, no RM3 pun beda buh gear tadi pula. Nampak sangat kata ni. Bagi balik, ya, di antara salah sebab saya nak hurai di sini sebab ada orang tak faham pasal apa konsep orang Melayu kita suka bagi sedekah duit mandi apa dia mayat-mayat. Antara sebab dia adalah sedekah si mati kepada orang yang susah yang mai. Kebanyakan orang dulu yang mai mayang adalah dulu yang mai tok-tok guru yang mai mayang. Orang kampung tak reti semayang. Tok-tok guru, budak-budak pondok. Maka itu konsep dia sebab nak bantu balik pondok dengan tok guru tu tadi. Tapi dah sekarang ni semua orang dah masuk semayang sama. Kita boleh dah kriteria. Dia ni orang ada duit, dia ni. Berapa ada sedekah dah. Okey. Itu sebab pentingnya khairiat kematian. Sebabnya antara duit tu tadi boleh bagi untuk sedekah si mati. Sebab tu duit tu terpisah daripada duit harta waris. Duit tu bukan duit waris. Tapi kalau matinya kita, hak mana ada dalam poket baju kita, tu hak anak dia. Bukan hak kita. Bukan hak yang orang lain dah. Faham? Seluk-seluk tadi mati dah. Seluk lah nak ambil kunci kereta dia, seluk-seluk keluar-keluar RM20,000. Tu bukan hak kita nah, bukan hak ni. Uruskan mayat dia, lebih pada tu untuk haji dia badalkan, lepas tu baru untuk anak-anak dia. Tu bukan untuk hak kita. Okey, tu kena faham, takziah ni kena faham. Muslimin yang dirahmati Allah, proses dia adalah proses kasih sayang. Loh, habis-habis dah. Okey. Boleh berhenti kah? Enak? Mengerjakan haji, bersedekah, membuat waktu dan mengerjakan haji dan menanggung anak isteri dengan tiada boros amat dan tiada tahan amat. Weh, hak ni mai ikut mana ni? Cerita orang kaya tadi. Memerdekakan beberapa hamba abdi dan jariah. Jariah ni maksudnya hamba abdi perempuan. Dengan kayanya itu, kekayaannya dia tolong memerdekakan hamba abdi seperti Abu Bakar memerdekakan Bilal Ar-Rabah. Kan duk kena seksa ahadun ahad tak batu atas dada. Nabi sayang dekat Bilal. Panggil Abu Bakar, boleh tak buat apa-apa? Boleh. Berapa wahai Abu Sufyan, anak ni aku nak merdekakan dia, habaq sekian. Dia gunakan harta dia untuk merdekakan, maka merdekalah Bilal Ar-Rabah.
Bila merdeka Bilal Ar-Rabah menggunakan harta sahabat sendiri, iaitu harta Abu Bakar As-Siddiq. Nampak kasih sayang antara mereka. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Demikian itu maka kamu sakit hati ke atas dirimu, mengapa tiada memperbuat sepertinya. Duk tengok kawan tu duk boleh buat, kenapa aku tak boleh buat dengan dia? Aku pun ada harta, aku pun ada ni. Kawan tu boleh pergi ambil tok guru. Aku takkan tak boleh pergi ambil kot. Kawan tu boleh gunakan untuk kesempatan ni, takkan aku tak boleh. Cuba ada, bagi ada. Maka dengki di situ diharuskan, dibolehkan. Seperti kamu pun melawan berbuat khairat. Sama-sama duk lawan. Maka tengok masjid tuan-tuan. Ada yang bagi ni. Ini semua melawan ni, pakat melawan ni. Dah jangan nak positif, jangan negatif. Jangan duk sebut positif negatif la plek mau sebut positif lah orang takut. Dulu duk sebut negatif ya orang takut. Dua-dua orang takut. Betul tak? Kita kena positif. Jangan duk buat main ustaz. Kalau positif 14 hari dah, kita kena positif dalam jangan pandang negatif orang yang bagi ni. Semua ni adalah sebab berlomba-lomba atas kebaikan. Sabiqun bil khairat. Berlomba-lomba atas kebaikan. Mula dulu pakai duk berlomba bagi kipas angin. Ni pakai bagi ni pula. Tak tahu lah esok freezer pula kot dapat beku habis semua. Sebab apa? Duk lawan bagi. Alhamdulillah. Kan? Tak tahu lah kok mana-mana pula mau main PA sistem pula ke. Apa nak kata berdengung. Muslimin yang dirahmati Allah. Lalu kamu bersedekah. Lawan pula sedekah. Cantik tak? Cantik. Yang ni kita duk berdengki benda dunia. Benda hal-hal dunia. Benda handphone tu dunia. Benda rumah tangga tu dunia. Benda keseronokan kahwin lebih pun dunia. Dak kalau betul nak ikut sunnah kita tahu. Tapi apa-apa hak tua hang tinggal. Terima kasih. Kalau dia bagi adil semua. Apa kita pun tak kisah. Ni dak sat balut tangan nu, sat balut kaki nu. Tak kata apa dah kena belah dia lori tai lah apa semua dah. Kesian bunyi pun. Muslimin dirahmati Allah. Hak tu nama dia bukan nak ikut sunnah. Kalau ikut sunnah betul-betul dia akan ikut. Dan menanggung anak isteri dengan tiada boros. Okey. Walaupun kekayaan yang kita ada, kekayaan kita yang pertama kali yang kita perlu infak adalah anak isteri kita. Cara dia jaga anak isteri dia, cara dia bagi sekolah, cara dia apa, tengok cantik apa semua kan. Maka kita pun nak buat kat anak isteri kita. Ada harta. Ada orang bila ada harta, ada duit, anak isteri tak tengok, duk belanja kawan. Kita open table malam ni, kepala otak. Yang anak bini dia duk makan telur, yang dia duk belanja kawan dia makan chicken chop. Infak yang paling terbaik adalah kepada anak isteri kita. Terus, dan menolong orang yang fakir miskin. Faham tak? Fakir apa dia? Miskin apa? Kuat menjamu daif. Daif ni maksudnya tetamu. Dia suka jamu tetamu. Dan dia suka orang pergi rumah dia. Orang mai sebab apa? Tetamu datang rumah, bawa balik keburukan dan kejahatan yang ada dalam rumah tangga kita. Ingat? Kalau rumah tangga kita duk tengok kata macam tak aman, rumah tangga kita anak-anak duk berkelahi, kita apa aja duk berkelahi ya. Buat kenduri. Tu sebab ada punca kenduri. Bila kita panggil orang mai kenduri, betul tak tetamu mai? Tapi janganlah sikap menunjuk. Menunjuk pula dah. Rabah hak ni, rabah berapa ekor. Rupanya tu nak menunjuk. Dak panggil mai tu pasal apa? Pasal nak suruh berbalik keburukan tu tadi. Faham? Panggil mai buat kenduri. Orang surau pun jadilah. Orang hak baru semayang tadi, yak mayang pun tak ada lagi, kentut pun tak lagi. Panggil pula mai makan rumah. Mai ni pun. Ni duk pergi panggil kata panggil orang yang dah kenyang. Panggil orang yang dah kenyang, dia bukan ucap alhamdulillah. Saya tak boleh makan. Saya kenyang lah. Duk panggil orang duk tak mau makan, pergi panggil orang hak lapang. Orang hak lapar dia makan alhamdulillah kena hari ni nasi tomato. Seronok dia makan sampai 8 pinggan. Seronok. Ni pergi panggil orang yang dah kenyang, si kaya. Makan pula dengan sudu hathang tu ya. Meluat aku. Loh.
Jamu buat apa? Tu sebab kalau nak buat kenduri, cari orang susah, cari anak yatim, cari tahfiz, cari orang-orang masjid yang tadi lapak ni. Dah lah kuliah lambat habis. Lapak tu. Bila lapak mayang-mayang balik-balik jamu terus makan-makan noh, tak ada bismillah balong tu pun. Punya lapak ustaz sedih berhenti lambat bunyi pun. Nampak pahala dia. Pasal ketika lapar dia menyentuh makanan sebab kebaikan dia, solehnya dia tadi dapat pahala kat kita. Ni duk pergi jamu orang hak yang duk buat maksiat, duk jamu orang hak yang engkar takbur dan sebagainya. Apa yang kita dapat? So faham balik yang ni. Orang kata Nabi tak pernah buat pun, Nabi tak. Kita buat ada sebab. Sebab dia nak membuang keburukan dalam rumah tangga kita. Kalau duk tahu kata awak suram, ada apa-apa tak kena rumah aku, panggil buat makan kenduri. Paling banyak, paling sikit pun 3 orang pun jadilah. Panggil lah siapa-siapa nak mai pun. Tak usah kata mesti kena mai sampai penuh, kena buh cenopi. Tak payah hatu pun tak apalah, panggil mai lah 2-3 orang, goreng bihun ke apa ke. Tapi bagi sedap sikit lah. Bagi dia tambah itulah seronok itulah kasih sayang itulah yang Allah Taala dan Rasulullah sallallahu taala Allah Taala nak. Itu dia kata di sini dia suka menjamu dhaif tu apa dia, tetamu, dan kuat membuat khairat, kebaikan. Maka dengki yang demikian itu tidak ditegah oleh syarak kita, kerana dengkikan diri mengapa tiada menyerupa orang lebih-lebih itu pada amal ibadah. Oh, dia tu rajin bangkit buat tahajud. Oh, aku nak buat juga. Patutnya macam tu. Dan dengki demikian bukan memberi mudarat ke atas orang pun. Kalau kita dengki, itu bukan mudarat pun. Dia sembahyang. Kita pun dia sembahyang sampai 80 rakaat satu hari. Kita pun nak buat ke? Ada mudarat orang tak? Tak ada. Tapi kalau hak yang bak handphone, bak khata, bak benda, memang akan ada masalah. Sebab apa? Sebab benda tu benda dunia. Dan tiada pula memberi mudarat ke atas dirinya, bahkan itulah pula barangkali tinggi hemahnya menurut orang-orang yang berdarjat tinggi bagi mencapai kebajikan dunia dan akhirat. Mau dah berhenti tang tu dulu, insyaAllah sambung lah. Tengok ada yang nak terkencing terberak lah. Mau lama lagi dah, dia pasal sejuk. Dia sejuk je dengan dia buat main tuan-tuan. Oh, tak payah kita borai tahun ni pula, kita pula kena. Takat tu saja tuan-tuan. Tolong tanda 265. Okey. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan tu daripada hamba yang fakir lagi dhaif ini, hanya sekadar berkongsi ilmu yang telah disampaikan oleh guru kepada saya, dan saya berkongsi dengan tuan-tuan, moga-moga ia manfaat dunia dan akhirat pada diri saya dan juga guru-guru saya, insya-Allah, dan juga kepada dua ibu bapa saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.